dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Emilia Putri binti Muhammad Fazli dan saya merupakan pelajar semester 5 di Fakulti Pendidikan UiTM Puncak Alam. Jadi, jika anda masih belum melihat video yang sebelumnya mengenai katarak mata, pastikan anda lihat dulu video tersebut sebelum anda teruskan kepada video ini. Okey, untuk video ini pula, saya akan berbual di atas talian bersama dua orang kenalan saya mengenai katarak mata, bertanyakan mereka tentang katarak mata serta pendapat mereka, apa yang mereka faham tentang katarak mata. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita pergi ke temu bual tersebut. Hello, Assalamualaikum. Okey, boleh Cik perkenalkan diri dulu sebelum kita mulakan temu bual kita? Nama saya Siti Kia. Umur saya 22 tahun dan saya masih lagi belajar. Saya sedang belajar. Okey, kalau macam tu, sebelum ni, Cik pernah dengar tak tentang katarak mata? Saya tak tahu detail. Saya pernah dengar katarak mata je, tapi saya tak ada idea apa itu katarak mata. Okey, kalau begitu, sebelum kita mulakan, saya nak kongsikan sedikit lah mengenai katarak mata. Untuk pengetahuan Cik, katarak mata ni juga dia dikenali sebagai selaput mata, selaput dalam mata, dan ia merupakan satu penyakit yang menyebabkan penglihatan kita menjadi kabur. Jadi, katarak mata ni berlaku apabila kantar semula jaring mata kita yang jernih menjadi sangat keruh sehingga cahaya tak dapat menembus ke dalamnya. Jadi, ia akan mengganggulah penglihatan kita. Jadi, penglihatan kita jadi tak sempurna. Okey, soalan yang pertama, adakah Cik pernah mengalami simptom-simptom katarak mata? Simptom-simptom katarak mata apa dia? Sebab saya tak tahu pula simptom katarak mata. Okey, simptom-simptom katarak mata yang biasa dialami oleh pesakit katarak mata ialah sebagai contoh, yang pertama, penglihatan kabur tanpa rasa sakit. Yang kedua, cahaya lampu atau cahaya matahari kelihatan terlalu terang. Yang ketiga, penglihatan berganda atau imej berbilang dalam satu masa. Yang keempat, kesukaran memandu terutamanya pada waktu malam. Yang kelima, terdapat lingkaran cahaya atau dikenali sebagai halo muncul di sekitar lampu ataupun sumber cahaya. Dan yang keenam, warna kelihatan pudar atau perubahan persepsi pada warna. Jadi, berdasarkan simptom-simptom yang saya sebutkan, Cik pernah tak rasa yang Cik ada simptom-simptom ni? Saya rasa saya ada simptom tersebut. Dalam dua macam tu. Okey, dalam dua lah daripada yang saya sebutkan tadi. Dalam banyak. Okey, kalau begitu, pernah tak Cik terjumpa atau mempunyai kenalan orang yang mengalami katarak mata? Saya tidak pernah pula. Okey, adakah Cik mengalami masalah rabun? Ada. Saya ada masalah rabun jauh untuk kedua-dua mata. Okey, kalau ya, sudah berapa tahun Cik pakai cermin mata? Masa tahun ni dalam 9 tahun jugalah, sebab saya start pakai cermin mata daripada 2017. So, 9 tahun jugalah. Okey, lama ya kalau 9 tahun tu? Lama. Okey, seterusnya, adakah ahli keluarga Cik turut mempunyai masalah rabun? Untuk ahli keluarga, ibu saya ada masalah rabun juga, tapi rabun dekat. Adik saya pun ada juga rabun jauh. Kakak saya pun ada juga, tapi tak seteruk macam saya lah. Okey. Itu je. Daripada skala 1 sampai 10, Cik rasa apa tahap rabun Cik? Saya boleh kata 6 ke 7 jugalah, sebab macam teruk jugalah. Macam nak bangun pagi tu, benda first saya cari cermin mata kan. Pernahkah Cik pergi membuat pemeriksaan mata sebelum ni? Pernah. Sebab saya nak buat cermin mata baru, so saya kena buat pemeriksaan mata dulu. Betul kan? Okey, kalau begitu, Cik tahu tak tentang tahap kesihatan mata Cik? Untuk tahap kesihatan mata saya
selalu cakap rabun jauh dua-dua belah mata saya ni atas 500 lah. And saya tak boleh, saya macam tak boleh tidur lah kalau tak cuci mata dengan bad lens. Kantong mata kan. Oh, jadi cik pakai jugalah kantong mata? Saya pakai juga. Okey. Okey. Okey, kalau begitu cik, sebenarnya tujuan saya menghubungi cik pada hari ini adalah untuk berkongsi mengenai sedikit sebanyak tentang katarak mata. Jadi, katarak mata ni sebenarnya yang telah saya cakapkan tadi, ia adalah selaput mata yang mengganggu penglihatan kita. Jadi, sebenarnya katarak mata ni dia ada banyak jenis. Antara jenis-jenis yang ada ialah katarak nuklear, katarak kortikal, katarak kongenital, katarak traumatik, katarak diabetik snowflake. Dan kebiasaannya cik, katarak mata ni dia berlaku kepada golongan orang yang sudah berusia. Sebabnya antara salah satu faktor katarak mata adalah disebabkan oleh proses penuaan. Tapi cik, sebenarnya bayi yang baru lahir atau kanak-kanak juga boleh kena katarak mata ni. Sebabnya katarak mata ni juga boleh diwarisi, disebabkan oleh sejarah keluarga lah, boleh diwarisi. Jadi katarak yang berlaku kepada anak-anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir dan kanak-kanak dikenali sebagai katarak kongenital. Jadi sebenarnya kalau untuk pengetahuan cik juga, katarak ni kita tak boleh mengubati dia kecuali dengan melakukan pembedahan. Jadi setakat ni tak ada lagi lah ubatan ataupun ubat tetes mata yang boleh menyembuhkan penyakit katarak. Hanya pembedahan je yang boleh membuang katarak ni. Tapi sebenarnya cik, katarak mata ni walaupun kita tak boleh sembuhkan dia dengan ubat-ubatan, tapi kita masih boleh melambatkan lagi pembentukan katarak mata. Contohnya dengan kita tidak merokok, tidak mengambil alkohol yang banyak, tidak mengambil ubat-ubatan yang mempunyai kortikosteroid, ataupun kita pakai spek mata jika kita ingin keluar untuk mengelakkan daripada mata terkena sinaran UV. Macam tu. Sekarang saya jelas sikit pasal katarak mata ni. Okey, kalau begitu saya harap apa yang saya sampaikan ni cik boleh gunakan untuk masa akan datang lah sebagai pengetahuan tambahan. Okey, terima kasih cik. Terima kasih. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sebelum kita mulakan temuan kita, boleh tak cik perkenalkan diri dulu? Nama, umur dan profession. Okay, nama saya Ahmad Syukri Bilham dan sekarang sedang berumur 23 tahun. Saya merupakan seorang pelajar jurusan perakaunan di UIAM. Okey, sebelum kita mulakan sesi temuan kita, saya nak tanya soalan. Pernah tak cik dengar mengenai katarak mata? Saya pernah dengar dan melihat orang yang mempunyai katarak mata. Oh, ya ke? Okey, kalau macam tu cik sendiri pernah tak mengalami simptom-simptom katarak mata? Ataupun cik tahu tak? Ataupun cik tahu tak simptom-simptom katarak mata? Oh, saya tak tahu simptom-simptom ni. Apa simptom dia? Okey, kalau cik nak tahu, sebenarnya simptom katarak mata ni dia ada beberapa lah. Antaranya adalah penglihatan kabur tanpa rasa sakit, cahaya lampu atau cahaya matahari kelihatan terlalu terang, penglihatan berganda atau berbilang imej dalam satu masa, kesukaran memandu terutamanya pada waktu malam, terdapat halo ataupun lebih dikenali sebagai lingkaran cahaya muncul di sekitar lampu dan juga warna kelihatan pudar atau perubahan persepsi warna. Jadi, cik pernah tak mengalami simptom-simptom katarak mata ni? Kalau secara generalnya pernah lah, tapi untuk katakan benda tu turut atau tak saya tak pasti. Sebabnya kalau kata tengok cahaya matahari tu kadang-kadang terpaksa tutup terus, lepas tu malam-malam biasanya dah bermalam gitu je lah.
Okey. Tadi Cik pernah kata yang Cik pernah terjumpa, kiranya ada kenalan lah dengan orang yang mengalami katarak mata. Ada antara makcik atau pakcik saya tak apa ingat lah. Tapi pernah lah nampak. Kiranya Cik tahulah kan yang katarak mata ni dia lebih kepada seperti selaput mata kan? Ya betul. Okey. Soalan seterusnya, Cik pernah tak, Cik ada tak mengalami masalah rabun? Ada sikit tapi tak teruk lah. Kalau ya, dah berapa tahun ni Cik pakai cermin mata? Saya rabun yang saya sendiri tak pakai spek mata sebab setakat ni saya tak nak. Kalau saya pergi check dekat opto, dia akan cakap rabun tu macam dalam 100 je. Tapi setakat ni jelas lah penglihatan tu. Kiranya Cik ada masalah rabun tapi jarang pakai spek mata macam tu? Betul. Okey. Kalau macam tu, jika diberi skala 1 hingga 10, Cik rasa tahap rabun Cik macam mana? Satu je lah saya rasa. Oh ya ke? Okey. Sebelum ni Cik ada tak buat pemeriksaan mata? Tahun lepas ada. Tapi dalam 150 tak sampai. 120 je kot paling tinggi sebelah kanan. Kira Cik tahulah kan tentang tahap kesihatan mata Cik? Tahu. Sekarang ni beberapa bulan sekali saya pergi buat cek mata lah. Okey. Sebenarnya tujuan saya bertemu buat Cik pada hari ni adalah untuk berkongsikan sedikit maklumat lah mengenai katarak mata. Seperti yang Cik dah tahu dan sedia maklum, katarak ni dia seperti selaput mata. Dia memang dikenali sebagai selaput mata dan ia merupakan penyakit mata yang menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Dan ianya berlaku apabila kantus menjadi mata kita yang jernih, dia menjadi sangat keruh sehingga cahaya tidak dapat menembus dengan sepenuhnya. Kalau Encik nak tahu juga, sebenarnya katarak ni ada banyak jenis. Dia ada katarak nuklear, katarak kortikal, katarak congenital, katarak traumatik. Dan katarak ni kebiasaannya dia terjadi kepada golongan orang yang sudah berumur. Sebab antara salah satu faktor terjadinya katarak adalah disebabkan oleh proses penuaan. Tapi Cik sebenarnya katarak juga boleh berlaku kepada bayi yang baru lahir ataupun kanak-kanak. Sebabnya antara faktor katarak mata juga boleh disebabkan oleh sejarah daripada sejarah keluarga lah. Kiranya dia boleh diwarisi. Okey, jadi kiranya katarak ni adalah permanen. Tak, sebenarnya katarak ni tak adalah permanen. Kerana kita masih boleh ubatinya dengan melakukan pembedahan. Sebabnya setakat ni masih tiada lagi ubat-ubatan ataupun ubat titis mata yang boleh menyembuhkan katarak kecuali pembedahan. Namun pembedahan juga tidak semestinya boleh menghilangkan katarak 100%. Kerana katarak mungkin boleh berlaku semula kepada individu tersebut. Okey, setakat ni itu sahaja perkongsian yang saya ingin beritahu kepada Cik. Diharap perkongsian ini ataupun maklumat ini dapat Cik gunakan untuk sebagai pengetahuan tambahan di masa akan datang. Terima kasih Cik.